Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya, pertama-tama dan selamanya kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kerana dengan limpah kurnia dan izinnya pada hari ini kita dapat sama-sama lagi bersiaran untuk kita meneruskan perkongsian kita dalam Jawi Baharu, ya. Jadi pada hari ini saya memegang satu kamus, ya. Ramai yang bertanya, Ustaz mendapat pendidikan tentang Jawi ni awalnya macam mana, ya. Saya pun adalah membalas mesej, ya, pada yang bertanya, dan saya nak beritahu sebenarnya sumber kamus inilah menjadi sumber, ya, rujukan kita pada masa kini, yang mana ini adalah kamus daftar kata bahasa Melayu Rumi sebutan Jawi, ya. Ni Rumi kepada Jawi, dan ini boleh didapati di kedai-kedai lah, ya. Macam promosi pula, ya. Keluaran Dewan Bahasa dan Pustaka, ya, DBP, ya, ada logo lambang di hujung sini. Ini untuk kamus Dewan Bahasa dan Pustaka. Inilah rujukan kita yang kita gunakan, ya, selama mana kita belajar Jawi Baharu ini, ya. Dan di belakang saya ni ini teman saya, teman saya, ya, 10 tahun lebih saya bersama dengan teman saya ni, ya, ke mana-mana. Kalau berbengkel, berseminar, berprogram di sekolah-sekolah, ya, memberi teknik menjawab dan sebagainya. Inilah teman saya, ya. Ada yang dah rindu, dia kata, "Ustaz, mana beg kuning Ustaz?" Saya tunjukkan, inilah beg kuning saya. Ya, setelah siri yang ke-12, ya, 2 Ramadan barulah saya keluarkan saya punya teman saya ni lah, ya. Banyak jasanya. Ini kalau sekolah ni dah sekolah ni dah darjah 6 dah ni, ya. Saya kira ni dah hampir dah masuk 12 tahun dah, ya, tapi masih lagi okey, masih lagi cantik, ya. Sebab saya sayang sangat dengan beg ni, ya. Walaupun koyak saya akan jahit, ya, walaupun rim spotnya dah hilang 2, ya, tetapi dia masih lagi ada rupa bentuk kereta lagi, ya. Beg yang saya kirakan beg yang rare lah, ya, kalau zaman sekarang kata tu rare lah beg ni, ya. Okey, baik. Sekarang ni tuan-tuan, murid-murid, guru-guru dan juga sahabat-sahabat saya nak berkongsi pada hari ini tajuk yang berkaitan dengan huruf hamzah, yang mana hamzah ini dia boleh dipadankan, dia boleh ditulis, ya, walaupun dia tidak ada dalam huruf-huruf Jawi yang 37, ya, tapi macam mana dia boleh ditulis, ya. Kalau pada siri yang sebelum ini saya pernah juga berkongsi macam mana hamzah ditulis, dan hari ini saya kira inilah siri yang kedua, ya, sebab ramai yang bertanya kepada saya, "Ustaz, macam mana cara kita nak menjawikan Ustaz yang ada huruf hamzah?" Ya, kalau anda kata ejaan saya betul sekalipun, saya sebenarnya saya tak tahu macam mana datangnya hamzah tu. Jadi saya nak kongsi dengan anda semua, ya. Saya dah siapkan di belakang saya ini, ya, ada 1 2 3 4 5 6. Ada 6 di situ. Maknanya ada 6 6 gabungan huruf vokal ni. Maknanya huruf vokal ni dia berganding, ya, yang membentuk huruf hamzah nanti, ya. Dia 6 ni iaitu yang bunyi au, ai, e, ui, oi, i. Ya, dia inilah yang akan ada huruf hamzah. Ya, ramai yang di antara kita dia tidak berapa jelas, ya. Jadi inilah, ya, inilah masanya. Saya kira saya nak memberi penjelasan, biarkan semua orang dapatlah, ya. Ada yang tanya, Ustaz tak pernah ke Ustaz bercakap hari-hari Ustaz macam ni, bercakap tentang Jawi ni, Ustaz tak penat ke? Saya rasa kalau kerja yang saya buat tu seronok, menyeronokkan, saya tak penat lah, ya. Dan saya sebenarnya saya gembira, ya, apabila saya lihat, ya, daripada video saya yang pertama, ya, sehinggalah video yang terbaru ini, ya, ramai yang berkongsi dan memberikan maklumat balasan yang positif, ya. Saya lihat dalam video yang pertama tu pun dalam tempoh 10 hari ke 11 hari itu, yang view pun saya ingat dah hampir lebih daripada 4,000, Jadi kita doa sama-sama lah, mudah-mudahan
yang kita kongsikan, yang kita sharekan ini sama ada saya dan juga kawan-kawan dan juga sesiapa sahaja, agar ianya mendatangkan manfaat yang mana pahala itu berkekalan hingga hari akhirat nanti. Ya, insya-Allah semua akan dapat. Ya, kita kongsikan ilmu ni. Dan saya juga mohon maaf ya sekiranya dalam penyampaian saya ini saya banyak menggunakan bahasa-bahasa pasar ya. Sebab pada hemat saya ya, dalam penyampaian saya ini sebenarnya saya lebih suka menggunakan bahasa-bahasa yang ibarat mudahnya cakap, apa yang saya cakap yang penting korang faham. Macam itulah. Ya, saya tidak menggunakan istilah akademik 100% ya. Saya tak gunakan 100% akademik, istilah yang standard tu tidak. Saya cuma katakan yang penting you all faham apa yang I cakap. Wah, cakap bahasa Inggeris sikit ya. Bahasa Inggeris tak pandai sangat ya, tapi bolehlah ya. Okey, kita selesaikan satu persatu. Ya, tuan-tuan, guru-guru semua, murid-murid semua, kita tengok ya. Ustaz nak beritahu macam mana hamzah ini boleh ditulis. Kadang-kadang nampak macam Ustaz cakap ni, Ustaz ni macam lawak lah. Betul ya, nampak macam lawak tapi maklumat dia serius. Saya ulang, nampak macam lawak tapi maklumatnya serius. Gitu kan. Okey, baik. Ramai di antara kita ya, dia tanya, Ustaz, kita ambil satu persatu lah ya. Suruh kata I ni ya. Kita ambil yang atas ni dulu, 3 ni dulu. Ya, ramai yang menulis hamzah ini, dia menulis jawinya dah betul tetapi dia tak tahu macam mana hamzah tu boleh wujud, macam mana hamzah tu boleh ditulis, dengan sebab apa dan mengapa dia boleh tulis. Baik, secara mudahnya beginilah. Contoh ya, kita ambil dahulu yang A dengan U. Macam mana hamzah tu boleh ditulis? Apa contohnya perkataannya dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris ya, bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Hamzah bahasa Melayu atau bahasa Inggeris yang boleh ditulis. Contoh yang pertama ialah au. Macam mana? Contoh ya, saya buatkan L-A-U-T. Laut. Laut. Baik. Di awal mula saya beritahu kepada anda semua kan, kita nak jawikan kita kena ikut langkahnya lah ya. Kita budak baru belajar ya, kita ikut step ya. Kita ikut step. Okey, step yang pertama kita tengok. Pertama kita bina suku kata ya. Dalam suku kata tu nanti kita akan tengoklah ada tak KWK, ada tak huruf ipopot italing, ada tak yang dikatakan huruf cemeng janggut dan sebagainya lah. Okey ya, kita tengok laut. Kita bina suku kata la dengan ot, ada 2 kan? 2 ya. Jadi nampak ada gabungan 2 huruf vokal la dengan ot, A dengan U kan. Jadi apa yang kita nak buat? Bila kita bina suku kata, pertama la, kedua ot. La ini L untuk lam, padanan huruf dia. A untuk alif. U di awal suku kata yang pertama dia ditulis dengan apa? U. Alif, waw. Pandai, bagus. Alif, waw. Alif, waw. T untuk ta. Cacut. Tanya, gitu. Ta. Jadi di sini, ya, ini yang saya kata nampak macam lawak tapi maklumat dia serius. Apa dia? Kalau kita belajar Jawi ya, dalam penelitian saya lah ya, kenapa hamzah ni ditulis? Secara bahasa pasarnya, apabila alif berjumpa dengan alif jumpa alif, sama dengan alif kedua bertukar menjadi hamzah. Alif jumpa alif kedua bertukar menjadi hamzah. Ya, jadi hamzah ni nak ditulis macam mana? Hamzah ni mesti ditulis pada 3/4. Baik, saya terus jawapan yang ketiga ya, sifat huruf atau sambungan hurufnya. L untuk lam, lam alif, hamzahnya hendaklah ditulis dengan 3/4. Waw, ta. Begitu. Laut. Nampak? Hamzahnya 3/4. Macam mana hamzah ni ditulis sedangkan dia tak ada padanan huruf? Sebab apa? Alif jumpa alif kedua bertukar. Okey, itu saya bagi satu contoh je lah ya. Contohnya laut. Lagi apa? Lauk. Lagi apa? Lauk pauk. Lagi apa? Lainlah dan macam-macam lagi lah, berbagai lah. Boleh cari sendiri ya. Yang penting gabungan 2 vokal A dengan U, dia mesti ada hamzah. Okey, yang pertama selesai. Kita tengok yang kedua. A dengan I. Okey, A dengan I. Apa contoh A dengan I yang boleh kita tuliskan hamzahnya? Kita tengok. Contoh. Laut. Kita tengok yang kedua, paip.
P-A-I-P. Pipe. Air laut, air pipe. Ya. Okey. Sama juga. Cara kita nak menjauhikan, kita kena ada 3 langkah ni. Wahid, Isnin, Selasa. Wahid, Isnin, Selasa. Betul lah tu, 3 kan? Okey. Pertama, kita bina dulu suku kata. Ada 2 suku kata. Pa dengan ip. Jadi, kita tengok. A dengan I ni kan. P untuk pa. A untuk alif. I di awal suku kata. I di awal suku kata apa dia? Alif ya, pandai. Bagus. Alif ya. Alif ya. P untuk pa. Okey. Baik. Berlaku tak sini alif jumpa alif? Jumpa kan? Ni alif bertemu dengan alif sama dengan alif kedua bertukar menjadi hamzah. Itu yang saya kata nampak macam lawak tapi maklumat dia serius. Ya. Okey. Paip, pa, alif, hamzah, 3/4, ya pa, air pa. Okey, paip. Ada tak lagi? Ada. Ya, selain dia paip, ada saing, ada lain, ada lagi apa? Dan lain-lain lagi lah, banyak lagi ya. Banyak lagi, kita carilah dekat dalam kamus ada, dalam buku ada, dalam surat khabar ada. Cuma saya nak bagi tahu, kalau gabungan antara vokal A dengan I, juga dia hendaklah dituliskan dengan padanannya hamzah. Dan kita tengok yang ketiga, A dengan E. A dengan E. Ni ya, A dengan E. Ada tak? Ada. Ya, hamzah ni dia boleh ditulis gabungan antara A dengan E. Contohnya apa? Okey, kita tengok di sini. B A da E A R A H. Apa tu? Daerah. Ya, ramai di antara kita eja daerah betul. Dal alif hamzah ya roha betul. Tetapi bila ditanya macam mana boleh betul? Dia kata sebab ustazah ajar macam tu. Sebab ustaz ajar macam tu. Ada lagi jawapan yang lagi hebat sekali yang saya pun tak boleh nak jawab. Dia tak boleh nak komen lah, tak boleh nak ulas apa. Dia kata apa? Kenapa huruf hamzahnya boleh ditulis dalam daerah tu? Jawapannya dia kata apa? Itu semua dah qada dan qadar ustaz. Usah ngomong apa-apa maning, dia kata. Semua dah qada dan qadar. Ya, memang tak boleh cakap apalah. Betul lah itu dah qada dan qadar ya. Saya cuma nak bagi tahu dalam kaedahnya jawi ini bila kita binakan suku kata ada 3 langkah ya. Ini kena buat tau 3 langkah ni. Sebab apa? Sebab tengok sini. Saya tak pandang pun. 1 2 3 ni saya tak pandang. Saya biarkan saja. Sebab apa? Saya nak murid-murid saya dia ikut macam mana cara yang saya buat. Ya. Lain guru dia lain-lain caranya lah, tapi ini cara saya ya. Baik. Daerah. Ada berapa suku kata? 3 suku kata. Ini dalam masuk geluncuran ya. Dalam tajuk geluncuran, walaupun 3 suku kata, tetapi dia geluncuran. Ya, dia tak boleh digugurkan huruf A untuk alif di awal suku kata yang pertama walaupun dia bahasa Melayu. Ingat betul-betul. Dia geluncuran dalam tajuk diftong kan, dia geluncuran kan. Walaupun 3 suku kata tetapi tidak boleh digugurkan alifnya walaupun dia bahasa Melayu. Ingat sampai bila-bila. Okey, sekarang ni kita tengok. 2 vokal berganding kat sini, A dengan E. Ada tak bina suku kata ini huruf KVK kat sini? Tentunya ada di sini kan KVK di hujung suku kata yang ketiga, maka gugurkan A-nya di situ. Jadi dah digugurkan, kita tengok langkah yang kedua. Kita tengok padanan huruf dia. Okey, D untuk apa? Dal. A untuk alif. E untuk I-nya nak I apa? I ke I A? I ialah italing. Italing padanannya ialah alif ya kalau dia duduknya di awal suku ka. Kata R untuk roh, H untuk ha. Okey, di sini. Apabila alif berjumpa dengan alif sama dengan alif kedua bertukar menjadi hamzah. Saya ulang balik. Nampak macam lawak, tapi maklumat dia serius. Ya. Okey, jawapan dia dal alif. Hamzahnya 3/4 ya roha. Begitu jawapan dia.
Adakah lepas ni anda nak jawab, alah tak apalah, ikut dalam buku je lah. Betul lah tu ikut dalam buku, tapi kita kena tahu sebab musabab, macam mana dia boleh ditulis hamzahnya. Okey, jelas ke tak jelas? Saya harap penjelasan ini penjelasan yang jelas lah, yang anda semua dapat, ya. Okey, saya buatkan kesimpulan. Di ujung sini, saya buatkan kat sini, au, ai, ini, dia sama dengan padanannya ada alif, ada hamzah. Gitu. Ya. Okey. Kita tengok pula macam mana hamzah juga boleh ditulis. Ya, hamzah juga boleh ditulis dengan antara dua vokal ni, dia boleh ditulis iaitu huruf waw berjumpa dengan alif. Waw berjumpa dengan alif. Kita padam, kita tengok contoh. Kita tengok contoh. Kita pergi yang kedua. Okey, kita tengok yang kedua. Macam mana hamzah tu boleh ditulis? Hamzah tu boleh ditulis dengan sebab UI-OI. Dia ada dua. UI-OI. Waw, huruf vokal yang padanan untuk waw ni tadi jumpa dengan huruf alif, sama dengan alif yang kedua bertukar menjadi hamzah. Okey. Kita tengok contohnya di sini, ya. Suku kata yang UI lah. Apa contohnya dalam tulisan Rumi? Kuih. K-U-I-H. Kuih. Kuih. Muih. Buih. Ya, kuih, muih, buih. Semuanya U dengan I, U dengan I kan? Okey, sekarang ni macam mana kita nak tahu dia ni hamzah boleh ditulis? Baik, kita selesaikan satu persatu. 1, 2, 3. Kita tengok pertama sekali kita kena buat suku kata kuih. Okey, seperti mana yang saya katakan, langkah kedua buatkan padanan huruf. K untuk kap, U untuk waw, I alif ya, alif ya sebab dia di awal suku kata yang kedua. H untuk ha. Kita tengok sekarang ni vokal waw. Waw jumpa dengan alif sama dengan alif kedua, alifnya bertukar menjadi hamzah. Ya. Kaf, waw. Hamzahnya 3/4 tau sebab dia bahasa Melayu jati. Kuih. Bahasa Melayu jati, kuih. Okey. Tu contohnya lah, ya. Lain ada kuih, muih, buih dan sebagainya lah, ya. Boleh cari sendiri. Saya cuma nak bagi tahu dia punya point dia aja. U dengan I ada hamzah. Okey. Yang seterusnya O dengan I. O dengan I. Ada ke perkataan O dengan I? Ada tak? Ada. Okey, apa dia? Contoh. Kita tengok. K-O-I-R. Apa tu? Choir. Wong Jawa ngomong choir. Choir. Baik. Kita nak jauhikan ini yang ada O dengan I ni. Kita buat suku kata macam biasa. Ya. Ada dua huruf vokal, ya, sebelah-sebelah ni. O dengan I. Bila kita bina suku kata, sudah tentulah K padanannya untuk kap, O untuk waw, I di awal suku kata, alif ya. Alif ya, R untuk roh. Macam biasa, nampak banyak lawak, tapi maklumat dia serius. Apa dia? Waw, vokal ni, waw jumpa dengan alif sama dengan alif kedua bertukar menjadi hamzah. Jadi yang ketiga ni jawapan dia. Sambungan dia. Okey, sambungan hurufnya ataupun sifat dia kap waw, hamzahnya 3/4 yang ya roh, choir. Alright. Nampak? Jelas tak? Jelas? Okey, jelas ya. Yang ini juga sama. Yang ini waw berjumpa dengan alif. Ya, waw berjumpa dengan alif sama dengan ya, waw berjumpa dengan alif. Yang ini yang atas ni maaf ya, betulkan ya, alif berjumpa dengan alif.
Hamzah tu ditulis, yang atas tu alif jumpa alif, betul kan ya? Minta maaf ya, betul kan? Alif jumpa dengan alif. Jadi Hamzah, yang ni waw jumpa alif pun jadi Hamzah. Kita tengok yang ketiga. Yang seterusnya lah. Yang ketiga ini sebenarnya yang keenam ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya buat peringkat-peringkat itu supaya mudah tuan-tuan. Ya, murid-murid ya, sebab apa? Saya nampak dalam pembelajaran kita sekarang ni dia antara satu tajuk dengan satu tajuk tu dia berkedudukan agak jauh ya. Jadi bila agak jauh ni saya kadang-kadang khawatir juga ya, sebabnya dapatan untuk kita membuat banding beza tu agak sikit rumit lah ya. Jadi bila kita buat begini kita nampak senang sikit lah ya, mudah-mudahan ya. Ini nampak lagi mudah lah ya. Baik. I dengan I. Boleh ke tak boleh? Ya, saya letakkan dia di bawah ni, I dengan ini sebab apa? Ya, Hamzah ni boleh ditulis ya, tapi saya nak tulis sikit ni, dia ini perlu ada berumah. Berumah. Hamzah ni boleh ditulis dengan dia mesti berumah. Ya, dia juga Hamzah, tetapi Hamzah itu berumah. Dia ni istimewa. Satu je, I dengan I saja. Dua vokal yang sebelah-sebelah ni, dua gandingan ni, dia boleh ditulis Hamzah, tetapi dia berumah. Yang lain ni tak ada rumah. Cuma dia seorang, dia ni aja yang ada rumah. Yang lain tak ada rumah. Apa dia perkataannya? Ya, ini perkataan bahasa Inggeris saya. Bahasa Inggeris. Nampak ni, saya kata Hamzah ini bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Jadi, contohnya apa? D-I-E-T. Ataupun, apa lagi? Protein. Ataupun nutrient. Protein. Kita ambil contoh